Apa yang kelas? You buat apa? I trading lah, apa lagi? Dia baik tengok perempuan dari trading. Okay, kenapa kau ni? I pun nak join juga. Aku macam mana? Apa yang kelas? You buat apa? I trading lah, apa lagi? Dia baik tengok perempuan dari trading. Okay, kenapa kau ni? I pun nak join juga. Aku macam mana? Okey. Assalamualaikum semua kepada anda yang sedang menonton live. Tak kisah anda tengah menonton di live channel Facebook One Punch Academy, Facebook UAG Market, YouTube One Punch Academy, YouTube UAG Market ataupun di Telegram One Punch Academy. Okey, jadi saya Muhammad Afiq selaku founder One Punch Academy. Dengan collaboration yang menarik bersama UAG Markets untuk membawa kepada anda analisa-analisa market, tips-tips dalam trading, teknik-teknik dalam trading, and then yang kita panggil sebagai what you need in trading. Jadi sebelum saya teruskan atau nak mulakan sesi kita pada petang ini pukul 3.30 ni, boleh komen sedikit daripada sudut sound, suara dan sebagainya, yang mana tengah menonton di Telegram, yang mana tengah menonton di YouTube, Facebook dan sebagainya. Boleh komen daripada audio, how the audio punya quality. Okay, supaya saya tak naklah sekejap lagi saya dah bercakap quality audio tidak memuaskan. Jadi boleh komen dulu, okay, for a few minutes. Siapa yang tengah tengok live, okay, so saya boleh nampak. Jadi boleh tolong komen how the audio and everything. Sekarang kita panggil shock sendiri pula sekarang kan. Okey, jadi aktiviti ni akan berlangsung setiap hari jam 3 petang ke atas sampai anggaran pukul 4.30 atau 5 lah. Kemudian kita akan bersambung pada sesi malam bermula pada jam 8 dan ke atas dan berakhir pada 10 malam. Jadi itulah jadual yang ada, okey. Jadi kita punya segmen kali ni, okey, ditaja oleh UAG Markets. Terima kasih UAG Market kerana menaja One Punch Academy untuk berkongsi analisa, berkongsi pendapat dan berkongsi pandangan dalam market. So, analisa-analisa yang kita akan sentuh adalah currency dan juga gold, okay. Yang pastinya gold memang adalah pair pilihan dan pair favorite trader-trader semua. Okay. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, okay, seperti yang anda nampak di skrin saya, okay. Entry yang anda nampak di skrin saya, okay, ini adalah entry yang saya entry semalam. Malam tadi, okay, malam tadi semasa kita live di YouTube dan Facebook. Kalau siapa yang menonton, anda pasti tahu saya ada live semalam di Facebook dan YouTube. Okay, entry ni adalah entry pada malam tadi. Okay. Untuk pengetahuan semua, akaun yang sedang saya pamerkan ataupun akaun yang saya sedang kongsikan, akaun ini hanya akan beraksi ataupun hanya akan trading semasa sesi live trade sahaja. So, erti kata lain, semasa saya hanya akan entry position semasa kita sedang live dalam kita sedang live lah. Okay.
So semalam saya ada entry buy Euro JPY ketika dia keluar, dia buat breakout dekat kawasan ini. Kalau anda nampak, saya ada explain semalam mengenai bahagian ini adalah pole, dan kita akan ada one more high. Okay, ini untuk EJ, and then position masih lagi di situ in profit, tapi masih lagi belum SL ataupun belum TP. Jadi saya akan hold. Dan semalam saya ada entry pair USD Canada. Okay, pair USD Canada. Apa yang dah berlaku dekat dia? Okay, nampak gaya pair USD Canada. Okay. Dia sedang menurun dan semakin hampir dengan stop loss level saya. Okay. Semakin hampir dengan stop loss level saya. Jadi apa yang saya akan buat? Saya tidak akan buat apa-apa. Saya hanya akan hold. Okay, saya hanya akan hold position ini sampailah SL ataupun TP. Kemudian kita ada pair gold. Okay, pair gold. Kalau anda tengok, saya ada entry position buy di bawah ini. Ini pun entry semasa live pada minggu lepas. And then malam tadi, petang semalam, saya ada buy gold. Kemudian hit SL. Malam tadi, selepas dia hit SL, saya buy semula. Dan entry buy tersebut dah TP. So, kalau tuan-tuan tengok dekat sini, account yang saya sedang show. Okay, balance saya ada $150. Okay, balance ada $150. Current profit running sebanyak $433. Okay, akaun ini bermula dengan nilai sebanyak 200 USD sahaja. Okay, nilai akaun ini bermula dengan 200 USD sahaja. And bermula pada 13 hari bulan 9. Akaun ini saya deposit semasa CPI minggu lepas. Okay, saya plan untuk trade masa CPI and end up kita profit semasa CPI and then saya loss hari berikutnya. Okay. And then kalau tuan-tuan dan puan-puan dah nampak, okay, kat sini ada SL, 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 SL. So inilah entry yang semalam yang saya cakapkan. Kalau saya tarik position dia, anda boleh nampak, okay, kita entry di sini. Stop loss diletakkan di sini. Market betul-betul hanya ambil stop loss saya dan terus fly ke atas. Tapi disebabkan saya yakin dengan kefahaman saya tidak meratap di bucu katil, saya tidak tutup live stream saya, malah saya terus entry one more ketika ini. Okay, ketika harga di sini, saya terus entry and then saya TP di atas ini. Okay, jadi sekarang ni untuk petang ini, saya ada running profit on gold. Adakah saya akan entry lagi dekat gold dengan keadaan situasi semasa yang ada sekarang ni? Yes, ini adalah situasi yang jelas menunjukkan market sedang membuat satu corrective ABC. Okay, market sedang membuat satu corrective ABC. And then, dalam keadaan sekarang, possibility C dah habis, possibility C baru nak bermula, ataupun new trend nak bermula tu sangat-sangat tinggi. Okay, memandangkan kita punya kejatuhan hanya dengan faktor dia hanyalah 3 wave. So memang sudah pastinya kita akan ada new high. Okay, itulah kelebihan bila kita faham ataupun fahami elite wave. Okay, jadi perlu ke saya entry semasa? Okay, kalau saya nak entry semasa, it's not an issue. Bukan satu masalah kalau saya nak entry semasa. Cuma apa yang saya kena fikirkan, okay, harga entry semasa, harga stop loss di sini, berapa nilai jarak stop loss? Lebih kurang 38 pip. Okay, jadi saya akan entry dengan hanya lot 0.05 sahaja. Okay, buy XAU USD.
tarik stop loss pada bawah ni. So nilai profit means negatif $20 20 sen. Jadi itu adalah nilai kerugian yang saya bakal tanggung jika market reverse ambil stop loss. Okay. So, how saya determine TP? Okay. Sistem TP ataupun sistem take profit yang saya amalkan and yang mana saya ajarkan kepada saya punya klien, even saya punya student. Okay. Kalau kita bercakap pasal analisis, oh kita dah buat analisis, okay market dah naik macam ni, market dah jatuh macam ni. Kalau kita tarik Fibonacci, kan, tarik Fibonacci. Sekejap lagi saya akan kongsi pasal Fibonacci. Market dah naik macam ni, okay, kita dah ada satu projection. Okay, projection kita market sampai sini. Okay, ni projection. Fibonacci 161 contoh. Ataupun Fibonacci 123 contoh. Ataupun Fibonacci 138 contoh. Okay. Katakan saya cakap tunjuk terus terang. Katakan kita dah buat entry kita di sini. Okay, kita dah buy di sini. Okay. Kita pula meletakkan stop loss di sini. Stop loss level kita di sini. Kemudian market ni dah naik. Dan kita in a profit. So orang tanya, cikgu nak TP dekat mana? Cikgu nak tutup bila? Cikgu. Jadi kalau kita memikirkan kita nak market to follow our analysis, yes, we should place TP dekat kawasan ini. Tapi kita ni sebagai seorang trader. Okay, we are trader. So, trader ni dia punya main focus yang kita betul-betul kena control adalah daripada sudut risk reward ataupun risk management. Jadi, kalau kita dah meletakkan entry buy dekat sini, SL dekat sini sebanyak 20 USD. Okay, saya letak SL saya $20. Jadi, takkanlah saya nak ambil TP $10. Faham? Kat situ kan tak ada balance daripada sudut risk dan reward. And kalau saya nak letak TP saya dekat level yang kita jangkakan ni, yes, in term of profit memang betul-betul banyak. Okay, sebab boleh pergi 1:2 ataupun boleh pergi sampai 1:3 hingga 1:4. Means rugi $20, kita berkemungkinan boleh untung 80 hingga ke $100. Betul, saya tak nafikan perkara tersebut. Tapi yang menjadi kalau kita nak buat macam tu, you kena ada satu holding power. Kalau korang nak TP besar-besar, nak jauh-jauh, you kena ada holding power. Maksudnya you boleh tahan semasa biru dan juga you boleh menerima bila you kena SL. If not, okay, kalau tidak, cukuplah sekadar ambil risk reward 1:2 minimum. Macam tu. Jadi current situation. Okay, current market situation, saya takkan buat apa-apa. Sebab entry dah masuk, SL dah letak, TP dah letak. Now is the time for market yang decide bagi pihak saya. Okay. So bila kita bercakap pasal market yang decide bagi pihak kita, in a way sebenarnya kita redha dan kita bersedia dengan sebarang kemungkinan. So in a way bahasa mudah dia, kita bercakap pasal soal rezeki. Okay. So kalau kita trading, kita tak boleh menerima kodok dan kadar ni. So itu adalah sangat-sangat susah. Okay. Sebagai seorang trader, you kena learn to accept the reality. Bahawa trading ni bukannya sentiasa manis-manis, bukannya sentiasa indah-indah, tapi dalam indah ada derita, dalam indah ada duka. Okay, jadi this is how saya trading and how saya educate orang and how saya mengajar orang. Okay, so ini adalah caranya lah. Okay, by the way, siapa yang tengah tengok boleh tak tap like ke, tap komen ke, tap share ke, ataupun boleh tak bagi feedback daripada sudut audio dan sebagainya, how the feedback, how the audio and everything.
Okay, boleh komen. Siapa yang tengah tengok live, boleh komen. How the quality gambar, how the quality of audio and everything. Saya nak tengok respon sedikit. Okay, by the way, dengan collaboration UAG Market, saya boleh buat live daripada rumah, tetapi dengan ada sistem teknologi yang canggih, internet yang berkualiti, saya punya satu input ataupun saya punya streaming yang daripada komputer ni, dia boleh buka cabang kepada beberapa places lah. Sebab tu kita ada multiple stream sekarang ni, Telegram, YouTube dan Facebook. Okay, ada beberapa tempat untuk anda tengok live pada petang ini. Okay, so itu adalah cerita untuk XAU USD. Okay, apa cerita tentang malam ini? Guys, kalau kita tengok pada malam ini, okay, kalau kita tengok pada malam ini, kita ada satu news. Okay, kita ada satu news. Okay, kita ada satu news yang boleh dikatakan important, tetapi bukan untuk mata wang gold, bukan untuk mata wang dolar ataupun mata wang Canada. Bukan mata wang dolar ataupun untuk impact gold lah. Tapi ya, mungkin akan ada sedikit sebanyak impact untuk news malam ini. Okay, kalau kita tengok dekat sini, 8.30 malam nanti. Okay, ini kalender 8.30 malam. 8.30 malam kita mungkin dan kita akan berhadapan dengan news CPI and median CPI and then trim CPI. Saya tak mahir sangat on fundamentals ni. It's just saya hanya ambil understanding yang simple dan basic sahaja. Okay, jadi apa understanding yang simple dan basic tu? Okay, understanding yang simple dan basic tersebut adalah apa itu CPI. Okay, apa itu CPI? Okay, CPI dia stand for Consumer Price Index. Okay, Consumer Price Index. Okay, apa itu Consumer Price Index? And apakah ini iaitu Consumer Price Index ni apa sebenarnya? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Okay, so Consumer Price Index, ianya adalah satu data mengenai inflasi. Okay, mengenai inflasi. And kalau kita tengok dekat sini, data ataupun nilai inflation untuk CAD ataupun kita panggil negara Canada, ataupun mata wang CAD. Okay, negara Canada lah bahasa mudah dia. Dia punya inflation berada bawah daripada 2%. Okay, untuk pengetahuan semua, the best level ataupun inflasi, kadar inflasi yang diidam-idamkan ataupun kadar inflasi yang diinginkan oleh sebuah negara ataupun untuk setiap negara. Okay, setiap negara dia orang menginginkan kadar inflasi pada kadar 2%. Okay, 2% is a good figure for inflation punya rates. Okay, jadi sekarang ni kalau dia berada di bawah 2%, kita boleh consider dia berada dalam fasa deflation. Okay, kalau atas 2% itu adalah hyperinflation. Kalau bawah daripada 2% is consider deflation. Okay, so sambil-sambil tu saya nak buka dekat trading economic. Okay, saya nak buka trading economics untuk berkongsi dengan anda tentang Canada. Okay, apa yang kita boleh nampak dekat Canada? Inflation. Sekejap. Okay, inflation Canada 3.3%, 2.8%. Tapi kenapa dekat sini 0.1 ataupun 0.6? Oh, last previous. %3.3%. So maknanya data
yang dilihat bukan CPI ini. Tapi data yang mana? Year to year. YOY. Okay. Okay, ini satu something yang new. Okay, saya sedang cuba analyze ataupun saya sedang cuba nak memahami. Okay, inflation rate 0.6 adalah apa yang kita bincangkan tadi. Okay, so the real data untuk inflation sebenarnya adalah 3.3%. Okay, 3.3%. 3.3%. And consensus adalah 3.8%. Okay, consensus itu adalah apa yang dijangkakan lah. So TE forecast ni maksudnya trading economic ni punya forecast adalah 3.9. Okay, jadi kalau kita tengok dekat kalender Forex Factory ni, why data dia agak berbeza. Kalau kita bercerita pasal year to year, ni lah. Okay, year to year dia adalah inilah. Median dengan team. Okay, nanti saya akan double confirm balik pasal benda ni. Okay, but in a way, kat sini kita dah boleh nampak. So, saya minta maaf pasal saya cakap tadi pasal deflation bawah daripada 2%. Tapi kalau kita tengok dekat sini, okay, 3.3 previous, iaitu data on August. So, data on August akan dirilis pada September. So, data 3.3 adalah data on Julai. So, maknanya data August akan dikeluarkan pada malam ini. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Previous 3.3, consensus 3.8, TE punya forecast 3.9. Okay, apa yang kita boleh nampak dekat sini? Apa yang kita boleh nampak? Pasaran menjangkakan. Okay, pasaran menjangkakan kadar inflasi. Okay, kadar inflasi Kanada. Okay, kadar inflasi Kanada meningkat. Sekejap. Saya rasa kamera saya tak center. Okay, saya nak setting kamera sikit. Oh, sebab tadi saya duduk ke tepi. Okay, kadar inflasi meningkat. Okay, apa maksud dia kepada nilai mata wang? Okay, secara basicnya, bila kadar inflasi meningkat, orang lebih kurang berbelanja. Okay, orang akan lebih kurang berbelanja. So, bila kurang perbelanjaan, okay, bila kadar inflasi itu meningkat, orang kurang untuk berbelanja. So, erti kata lain, bila kurang berbelanja, data untuk CAD akan, okay, data CAD akan mengukuh. Okay. Okay, data CAD akan mengukuh. Okay. Data CAD akan mengukuh. Cuma, dengar baik-baik. Cuma, data akan mengukuh, maknanya CAD akan kuat. Okay, CAD akan strong. Jika, ada jika dia Jika actual pada malam ini, dengar baik-baik. Jika actual pada malam ini melebihi konsensus. Faham? Data malam ini melebihi konsensus. Kalau konsensus 3.8, data pada malam ini 3.9 atau 4.0 atau 4.1. Yes, Canada
memang akan kukuh. Okey, Canada akan strong. Tapi jika data pada malam ini 3.6, 3.5 atau 3.7. Okey, bawah daripada konsensus, bawah daripada jangkaan pasaran, CAD akan melemah. Okey, tapi temporary impact untuk inflation ni pada saya, okey, pada cikgu, semasa news tu saja. Okey, but overall, walaupun data 3.6, tapi overall dia adalah Canada akan mengukuh untuk satu jangka masa yang panjang. Okey, sebab inflation yang meningkat akan membawa kepada nilai mata wang yang mengukuh. So, itulah yang anda kena faham tentang news pada malam ini. Jadi, kalau saya melihat kepada current situation, okey, kita melihat deviant, okey, deviant ni maknanya perbezaan antara previous dengan konsensus ni ya agak besar, iaitu 0.5%. So, erti kata lain, market malam ni dia kalau dia nak betul-betul Canada mengukur, dia kena 0.7, 0.8% lebih daripada previous, okey, dan tinggi sedikit daripada konsensus. Tapi kalau data weak ataupun data lebih rendah daripada konsensus, kita akan melihat Canada yang melemah. So, okey, goal kita sedang on track. Okey, goal kita sedang on track. EJ pun sedang on track. Okey, nampak gaya UCAT dah stop loss. Okey, UCAT saya akhirnya okey, ambil stop loss. Okey, UCAT saya ambil stop loss $20. Okey, jadi ini yang kita cakapkan. Pasaran sedang push market ke bawah sebab melihat kepada unjuran ataupun jangkaan kadar inflasi pada malam ini. Okey, jadi kita boleh melihat dekat sini previous 3.3, consensus 3.8. Trader right now diorang membuat keputusan based on consensus ni dahulu. Dan sebelum news diorang akan tutup semua position dan diorang akan entry selepas news. That's why sebelum news volatility akan turun naik sebab orang sebenarnya player ataupun trader mostly diorang akan keluar daripada position, and di saat itu seminit sebelum news ataupun 2 minit sebelum news pasaran sangat-sangat mempunyai low liquidity. Okay, so liquidity akan mula masuk semula selepas news. Jadi kalau anda tanya saya apa yang mana market nak pergi untuk malam ini punya CPI, okay, kalau saya tengok based on data, saya melihat USD Canada akan ke bawah. Okay, saya melihat USD Canada akan ke bawah. Okay, dan dalam masa yang sama, anda boleh tengok dekat sini, okay, yang mana saya jangkakan semalam adalah divergence. Okay, semalam saya menjangkakan kita ada satu divergence dekat sini. Okay, satu divergence dekat sini. Tetapi kalau kita tengok RSI saya sekarang, okay, RSI ni, okay, RSI sekarang ni menunjukkan momentum lebih rendah dan ke bawah. Okay, so erti kata lain, momentum untuk ke bawah masih lagi ada. Okay, tapi bila kita tahu dia nak ke bawah, okay, kita tahu dia nak ke bawah ni, kita ada anggapan, kita ada idea yang market nak ke bawah. Tapi adakah daripada sudut pandang technical analysis, okay, daripada sudut pandang technical analysis,
dekat mana kita nak entry buy, dekat mana kita nak entry sell dan sebagainya. So kalau tanya saya, okey, kita ada lagi beberapa jam sebelum news. Sell boleh, tapi daripada sudut risk reward kurang ataupun tidak berapa menarik sangatlah. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, saya akan mula mengira sedikit sekuen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, so kalau kita ikut teori Elliott wave, 5 tambah 4 9, 9 tambah 4, 13. 13 tambah 4 is 17. Okay. 17. Okay. So, itu one of the theory. Okay. Another theory adalah, okay, saya cakap terus terang, yang jatuh pada petang ini besar kemungkinan mungkin, okay, mungkin market sedang cuba untuk cari buy at low. Okay. Market cuba cari untuk buy at low. So, apa yang saya nampak, okay, based on current market situation, kejadian yang ini, okay, kejadian yang ini, possibility, okay, possibility ada diagonal kat situ. Jadi kejatuhan yang sedang berlaku ini besar kemungkinan adalah motif wave. Okey, adalah motif wave. Adalah motif wave. So, bila dia adalah motif wave, at one point dia akan ada pullback ke atas. Cuma kita nak cari dekat mana level pullback yang terbaik. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan untuk you cat. Okay, saya akan tarik Fibo expansion. Okey, seperti ini. Dan seperti ini. Okey. So, motif wave yang dijangkakan ataupun yang saya jangkakan ini adalah A, ini adalah B. So, motif dia adalah C. Okay, motif dia adalah C. And kalau anda tengok dekat sini, kita dah menghampiri Fibonacci 161.8. So, dalam flat dia ada satu rules. Okay, yang mana sometimes in expanded flat, okay, the market tends to move 1.61.8 of A. Okay, itu sedikit lah. Jadi apa yang saya nampak, there are possibility yang besar untuk saya pending order ataupun instant entry sebaik sahaja market hit 161.8. Okay, sebaik sahaja market hit 161.8 ni, saya akan instant kalau saya duduk depan komputer ataupun saya akan buat pending order. Jadi berapa harga dia? Percentage and duit. Okay, berapa harga dia? 1.34496. Okay, bila kita dah berfikir di sini saya mau buy, okay, dekat mana saya nak meletakkan stop loss? Jadi SOP saya yang saya ada amalkan, iaitu kalau saya entry dekat FE 161.8, saya akan entry ataupun saya akan meletakkan stop loss pada FE 200. Okay. Jadi inilah cara saya bina SOP dalam trading saya. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, distance antara sini dengan sini, distance anggaran ataupun nilai kerugian saya adalah lebih kurang 57 pip. Okay, 57 pip. Okay, so saya akan buka satu notepad. Saya nak tunjuk how kita nak mengira risk management kita. Okay. So,
saya akan berfikir benda ni dulu First, okay, perkara Hadrah Festival Khairunisa. Dia ada tanya, Nanya bang, maksud dari sequence sama transaction gimana ya? Mau bahaskan? Sequence beda sama counting. Begitu Nanti saya tunjukkan apa bedanya, apa bezanya antara sequence sama dengan counting. Sebab dalam accounting kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Ataupun 1, 2, 3, 4, 5 WXY. 1, 2, 3, 4, 5 WXY XZ. Okay, tapi sequence bilangan. Itu sekejap lagi saya akan cuba bahaskan lah. Okay. Jadi tunggu di live. Okay. Selesai sahaja saya kira pasal risk management. Okay. Perkara pertama yang perlu kita buat, define your stop loss. Ini adalah benda pertama yang sangat-sangat saya suruh student-student saya amalkan. So define your stop So define your stop loss tu bermaksud, okay, jika saya nak enter harga sekarang ataupun saya nak enter harga dekat bawah ni, berapa nilai kerugian sampai ke stop loss level? 61 pip. Okay, let's say lah SL 60 pip. Okay, saya ambil contoh SL adalah 60 pip. Okay, nilai risiko. Okay, kat sini kita akan mempunyai appetite yang berbeza-beza. Sebab capital kita berbeza-beza, emosi kita berbeza-beza, mentality kita juga berbeza-beza. Jadi apa yang saya boleh nampak? Okay, katakanlah for example lot 0.01. Andai kata market hit stop loss, nilai kerugian adalah 6 USD. Lot 0.10. Andai kata hit SL, kerugian saya adalah 60 USD. Memandangkan saya ada $129 lebih kurang. So saya akan go with 0.05. Risiko adalah sebanyak 30 USD. So, kalau kita based on percentage, daripada 130, 120 USD lah, bahagi dengan 30, berapakah nilai ataupun kadar risiko yang saya ambil untuk account ini? Okay, saya ambil 130. Okay, subsoi ya. Saya tak nak kira yang based on profit loss tu. Sebab itu adalah unrealized profit ataupun unrealized loss. Maknanya, nilai itu belum pasti lagi. Mungkin boleh bertambah, mungkin boleh berkurang. So, 130 bahagi dengan 30. Yep. Okay. Sekejap. Silap. 30 bahagi dengan 130. Baru saya tahu berapa persen saya punya factor. Okay, berapa persen saya punya risk. Kali dengan 100%. Okay, 23% adalah nilai risk. Ini adalah sangat-sangat besar. Okay, nilai risk melebihi 20%. Okay, nilai risk melebihi, saya ambil macam ni lah. Nilai risk melebihi 2%. Dah boleh consider medium risk. Okay, so bila saya ambil risk saya sebanyak 23%, itu dah consider high risk. Okay, tapi saya dah bersedia. Itu kita panggil sebagai risk appetite. Okay, saya dah bersedia dengan nilai tersebut. Okay, saya dah bersedia dengan nilai tersebut. So 23% adalah nilai jangkaan yang saya ready untuk rugi. So mungkin CPI malam ni saya takkan entry sebab saya dah ada entry seketul dekat sini sekarang. Memandangkan projection market sekarang pun dah hampir pada FE 161.8. So saya ambil keputusan untuk 0.05 buy. Saya
akan meletakkan stop loss saya di sini. Okay, jadi ini adalah SOP dia. Okay, ini adalah SOP saya. Inilah amalan yang saya amalkan dalam trading. TP, perkara yang tak penting ataupun tak important. Okay. Jadi berapa nilai kerugian yang dijangka? $23. Okay, nampak? $23. So, itu adalah nilai kerugian yang saya ready untuk ambil. Daripada capital 129. Saya tidak kira daripada equity ataupun saya tidak kira daripada nilai profit loss. Saya mengira daripada nilai balance. Okay, saya mengira nilai kerugian daripada nilai balance. Jadi, for sure, bila kita bercakap sebagai seorang trader yang mengamalkan risk reward dalam trading, risk management dalam trading, takkan kita nak ambil TP pun 10 pip ataupun $5 ataupun $8. Okay, lagi-lagi bila anda ingin further lebih jauh, okay, menjadi seorang prop trader dan sebagainya, you all kena betul-betul learn to manage your risk wisely. Okay, you all kena betul-betul learn to manage your risk wisely. Okay, jadi TP saya biar. Saya takkan buat apa-apa. Saya hanya akan hold position. And then, itu untuk UCAT. So, untuk malam ni, kalau saya akan live pun, saya hanya akan tengok apakah keputusan entry saya malam ini. Jadi, kalau korang yang tengah tengok di YouTube, di Facebook dan juga di Telegram, kita ada 3 channel yang sedang live stream. Okay, jangan lupa malam ni kita akan ada live juga untuk sesi US market. Okay, kita akan ada live juga untuk sesi US market. Okay, 8 hingga 10 adalah waktu yang diberi. Saya normally akan agak lewat sikit sebab rushing dengan solat maghrib dan sebagainya. So, might be possibility around 8 suku ataupun 8.30 macam tu. Ataupun 8.20 lebih awal sikit. Ataupun 8.10 saya akan go live. Okay. So, kalau anda nak trade malam ni, kalau anda belum ada account trading, boleh buka di USG Market. USG Market menawarkan leverage 1 nisbah 5,000. Okay. USG Market menawarkan leverage 1 nisbah 5,000 untuk semua instrumen kecuali gold. Gold 2,500. 2,500 untuk gold masih lagi besar dan masih lagi banyak. Dan di USG minimum deposit $10. Okay. Minimum deposit adalah $10. And ya, itu sedikit lah. Okay. So, saya tahu yang mana tengah tengok live ni mungkin ada yang mengenali saya, mungkin ada yang tidak mengenali saya. Okay, sekali lagi saya ulang. Okay, nama saya Muhammad Afiq. Saya adalah selaku founder ataupun co-founder untuk One Punch Academy lah. Jadi, pihak USG Market sudi untuk menaja segmen live kita untuk petang dan malam. So, di antara, kalau anda boleh tengok di bawah tu, USG Market X One Punch Academy, itu adalah collaboration antara kami. Okay. So, ini adalah analisis untuk USD Canada. So, saya takkan buat apa-apa lagi. And since divergence masih lagi ada, okay, masih lagi ada, divergence ni masih lagi valid, okay, masih lagi valid. So, there ada possibility lagi yang dia boleh patah balik ke atas. Cuma kali ni saya akan meletak stop loss yang lebih besar disebabkan konsep pattern yang berlaku, iaitu EF. Okay. Ini adalah nama pattern tersebut, iaitu EF. Okay, ada orang memanggil ini adalah irregular flat dan sebagainya. Tapi saya lebih selesa memanggil expanded flat sebab saya tidak boleh sebut huruf R. Jadi, saya gunakan expanded flat instead of irregular flat. Saya agak susah nak sebut. Okay, tapi by the way, benda tu benda yang sama. Kalau anda tengok dekat sini, expanded flat, this is apa yang kita cakap sebagai expanded flat.
Okay. Irregular atau expanded flat adalah benda yang sama. Adalah perkara yang sama. It's just nama sahaja berbeza tetapi pattern adalah sama. So yang saya nampak sekarang ni kita berada di kawasan ini. Now we are waiting for 5 habis. Okay. So tadi ada satu soalan daripada saudara ataupun saudari Hadrah Festival Khairunisa. Maksud dari sequence sama transcation. Okay. Saya tak cuba tak dapat nak faham apa dia punya soalan, tapi mungkin dia punya soalan adalah seperti ini. Okay, ini analisa untuk goal. Okay, sekejap. Okay, sekejap. Okay. So, dia ada dua sequence. Okay, sequence. Sequence ni lain. Okay, dalam elite wave ada dua elemen. Yang pertama kita panggil sebagai wave counting. Yang kedua kita panggil sebagai sequence counting. Okay, dua benda ni dia mempunyai relation. Okay, relation antara satu sama lain. Okay, dia mempunyai relation antara satu sama lain. So, apa itu wave counting? Apa itu sequence counting? Okay, sequence counting kita akan mengira. Okay, sequence counting kita akan mengira setiap swing. Okay. And ada and dia. Okay. Dan ada beberapa rules penting. Okay. Sebab tu kita kena memahami perkara ni. Wave counting lain. Okay. Wave counting ni lain. Okay, so contoh maksudnya apa? Okay, sekarang ni kalau kita anda yang memang dah belajar elite wave dan faham pasal elite wave sedikit, okay, kita tahu satu wave yang lengkap dia mesti mempunyai 5 wave. Betul? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini antara kita panggil wave counting. Okay, ini adalah wave counting. Okay, ini adalah wave counting. So, dia ada 5 wave dalam dia. Okay, untuk satu wave yang lengkap, dia kena ada 5 wave. Okay. So, yeah. Okay. Satu cycle yang lengkap, dia ada 5 wave. Okay. Jadi, secara asas, dengar ni. Secara asas, saya nak ambil contoh ini. Okay, saya nak buat box ini. Okay. Okay, saya nak buat box ini. Saya nak bawa anda melihat possibility yang sepatutnya ada dalam box ni. Okay, kita nak bercerita tentang possibility yang mungkin berlaku dalam box ini, okay? Okay. Kita tahu, okay, asas motif wave. Asas motif wave adalah 5 wave. Betul? So, erti kata lain, okay, erti kata lain, since wave 1 ini adalah motif. Okay, maka wave yang lengkap mestilah mempunyai 5 subwave. Betul? Okay. Sekarang ni, sequence ini dengan counting ni, dia ada beza sikit sahaja. Okay. Asas kepada sequence. Okay. Asas kepada sequence. Okay. Boleh catat
motif bersamaan dengan 5, korektif bersamaan dengan 3. Okay. What happen kalau selepas 5 wave, market jatuh, tapi market naik lagi? Faham? What happen kalau lepas 5 wave, okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kemudian market jatuh sedikit, and then market naik lagi, and then market jatuh lagi, and then market naik lagi. So, bila dia nak habis? Okay? Bila dia nak habis? Macam mana kita nak tahu dia habis? Itulah sequence. Sequence akan come later. So, kalau dalam kawasan ni tadi dalam kawasan ni, motif adalah 5, korektif adalah 3. So, ini adalah motif. Okay, saya tulis motif wave. MW adalah motif wave. Okay, motif wave. Betul? So, motif 5. So, what happen kalau lepas 5 market masih lagi tak nak reverse? Dia keep on naik. Itulah kita kena tambah dengan sequence 4. Menjadikan dia 9. Kalau lepas 9 pun dia masih lagi tak naik ataupun tak nak patah balik, kita kena tambah dengan 4, menjadikan dia 13. Okay? Okay. Sekarang ni, kat sini yang saya nak kongsikan. Okay. For example, market membuat sequence 9. Maksudnya, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Saya nak buat satu contoh macam ni untuk anda faham. Okay, ini untuk anda faham. Okay, kalau kita kira based on bilangan. Okay, bilangan movement. Okay, bilangan movement. Saya pakai conteng je lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So, apa yang kita akan jangkakan selepas ini adalah market akan membuat korektif sebanyak 3 wave. Berbalik arah sebanyak 3 wave. Okay. Tapi, bila kita buat labeling, kita tidak boleh label sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita kena simplify kepada 5 wave. So, erti kata lain, dia akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Dia akan jadi seperti ini. So, bilangan dia ada 9. 9 lekuk. Okay. 9 lekuk ataupun saya panggil 9 swing. Okay. In term of wave, maksudnya adalah 5 wave complete. Okay, in term of wave itu bermaksud 5 wave complete. Okay, in term of wave itu bermaksud 5 wave complete. Okay, boleh faham? Jadi itulah perbezaan dia. Perbezaan dia kita sequence kita kira each lekuk, tapi in term of counting, in term of labeling, kita summarizekan dia kepada 5, 3, 5, 3, 5. Okay? Saya harap berjaya menjawab soalan anda lah. Okay, jadi berbalik kepada market. Okay, apa keadaan market situation? UCAT masih lagi ke bawah. Dan saya hanya akan hold sahaja. Tak ada TP, tak ada masalah. Saya hanya akan hold with stop loss. And stop loss ini saya panggil adalah sebagai calculated risk
ataupun calculated stop loss. On EJ masih lagi sideways dan ranging di situ. On gold, entry yang kita masuk tadi, kita masih lagi in a profit tapi masih lagi tidak sama dengan nilai kerugian. Nilai profit kita masih lagi tidak melebihi nilai kerugian. Maka saya akan biarkan position ini sahaja. Okay. So kalau anda tengok kat sini, kenapa saya boleh buy dekat bawah dan boleh letak stop loss kat sini? Saya gunakan konsep Fibonacci retracement. Okay. Okay. Ini adalah zone entry saya. Dan ini adalah zone stop loss saya. So yang saya entry dekat UCAT, saya menggunakan konsep Fibonacci expansion. Okey semua. Jadi untuk hari ini saya hanya sampai di sini sahaja. Untuk malam ini saya akan berkongsi kepada anda tentang Fibonacci expansion dengan Fibonacci retracement. Jadi jangan lupa jemput rakan-rakan yang lain, kawan-kawan yang lain untuk masuk, dengar dan diharapkan anda dapat sesuatu untuk petang ini dan juga malam ini. Jadi aktiviti ini ditaja sepenuhnya oleh UAG Market. Okey, aktiviti ini ditaja sepenuhnya oleh UAG Market. Terima kasih kepada UAG Market yang menaja dan terima kasih yang memberi saya kepercayaan untuk mengajar dan berkongsi ilmu asas-asas ataupun pengetahuan-pengetahuan asas dalam trading. Okay, malam ni kita akan berjumpa jam pukul 8. Platform streaming juga masih lagi sama. Siapa yang belum ada account dengan UAG Market boleh tekan link di description ataupun link di pin comment ataupun link di bio dan sebagainya untuk mendapatkan manfaat leverage 1 nisbah 5,000. Okey, 1 nisbah 5,000. Okey, sekian daripada saya, Muhammad Afiq. Terima kasih kepada anda semua. Kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Apa yang kau rasa? You buat apa? I trading lah paling. Lebih baik tengok perempuan dari trading. Okay. Kenapa kau ni? I pun nak join juga.